الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Dan dihubungkan pula bersentuh dengan umpama orang supok. Nyo tu kita tak silah nyo. Kata musannaf rahimahullah ta'ala dan dihubungkan. Maksud dihubung ni apa? Dihukum sama. Dihukum sama. Hubung maknanya kira hukum sekali lah. Dan dihubungkan yakni dihukumkan sama pula yakni juga. Apa pula tu? Juga yakni seperti hukum sentuh mayat. Tu pula tu jugalah. Mana juga. Dihukumkan sama juga. Supalah dengan hukum sentuh mayat tu. Maknanya kalau kita sentuh mayat sama ada sebelum kita sentuh mayat dah juzuk mana-mana pun sunat kita berwuduk . Maka ni pun supa tu juga. Sunat berwuduk jugalah maknanya. Dihubungkan akan tu naib fa'il dia. Dihubungkan apa? Dihukumkan sama juga akan bersentuh dengan umpama orang supok. Bersentuh, kita bersentuh dengan umpama. Jadi kalau kita kira ibarat kena kata dengan orang supok dan umpamanya. Ya kena kata gitu. Dia kecek umpama ni. Bersentuh dengan umpama orang supok. Orang supok ni orang penyakit bala lah. Penyakit kulit. Tu. Ikutlah. Masuklah orang supok ni penyakit apa-apa. Penyakit gusta orang panggil dah. Supok-supok ni penyakit gusta. Penyakit bala orang panggil. Penyakit kulit. Penyakit kulit memutihkan kulit tu. Jadi kulit putih. Jadi apa orang panggil ruk rean siapa panggil dah. Tu. Ikutlah. Penyakit apa? Penyakit gudih. Tu masuk belakang. Orang kita pergi tepuk orang penyakit gudih, penyakit supok apa. Apa pasal penyakit-penyakit tu. Sunat lepas pada tu kita berwuduk. Berwuduk. Apa hikmatnya tu tak tahu jugalah. Salah satunya kemungkinan kita nak bersihkan diri. Tu mudah-mudahan Allah Ta'ala jauh daripada penyakit lah. Bersentuh dengan umpama orang supok satu. Dan Yahudi atau pada orang supok tu. Jadi dengan orang Yahudi. Kita sentuh dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ni sunat berwuduk juga. Gitu lalu. Tu atau Nasrani. Tu masuk dalam Yahudi Nasrani. Orang Buza pun supok. Buza supa tu. Dan Nasrani atau Nasrani orang agama asing lah. Hindu apa semua. Bila sentuh dengan mereka ni sunat kita berwuduk. Lepas pada tu. Tu gitu lalu. Dah. Tu. Atau Yahudi atau Nasrani Kristian. Tu ialah juga. Atau muda beliau. Ialah juga ni. Atau kepada apa ni. Orang support sana tu. Jadi kita bersentuh dengan muda beliau. Budak muda beliau. Budak mulia ni budak yang kecil
yang elok. Jadi dia kira yang muda belia ni sebelum belum bertumbuh bulu lagi ya. Tak ada tumbuh yangut misal lagi. Kalau tumbuh yangut misal tak mungkin muda belia dah tu. Tua belia dah. Jadi tua belia. Nah, yangut juga. Tapi tak gerai dah orang panggil. Ya budak ni kalau dia helah, ya muka dia tu memang orang perempuan. Memang orang tina. Kadang-kadang kena? Yate. Tino tu sangat supaya muda belia ni kira jatuh. Kira jatuh. Orang jatuh lah ni. Jadi ni bukan kira kata orang hok pesing hok pesing tu dak tu hok pesing boneki gapo tu. Hok tu hok tu demo tak kira muda tak muda, hok tu je gerai semata. Ya pesing gila dah. Tapi dak ni orang jantan ni. Orang jantan biasa, tapi bila tengok budak tu dia rasa gelap mata kaligus. Dia muka yangut serupa dengan orang tina dah. Sebab tu dia tak boleh duduk dekat. Muda belia ni kalau kita duduk dekat dengan dia, kadang-kadang dia tenah kita pula. Gelap mata mari. Dia bukan sila ke dia sangat, sila ke kakak dia tu. Tengok dia tu sila ke adik dia tu. Tu. Lepas tu pening gelap mata mari. Gomo ikut say lah. Allah ikut dia lah. Yang nak rasu. Dia gomo dah kena. Yang. Maka muda belia ni kalau kita pergi tepuh dia tu sunat berwuduk juga. Tak batal ais maya. Tak batal. Ais maya tu ada dah. Cuma kalau kita pergi tepuh dia tu sunat berwuduk. Sunat berwuduk juga. Situ. Tu muda belia. Hak tua belia tu, hak tu tak ada rasa di mula lagi dah. Tak ada rasa pada tua belia tu. Atau mahramnya. Ni atop kepada apa ni? Atop kepada orang support saat ni. Orang support saat ni. Bersentuh dengan mahramnya. Mahram bagi seseorang. Mahram dia. Mahram orang yang haram bernikah dengannya lah. Mahram ni orang yang diharamkan bernikah. Tepuh dengan adik kita, adik perempuan kita. Tepuh dengan mak menakir kita. Tapi mahram mana ni? Han kadang mahram tu kalau dulu. Bersentuh tu dengan, ni takluk kepada bersentuh berkait dengan mahram. Tengok pula. Bersentuh dengan mahramnya, tapi bersentuh tu dengan syahwah. Dengan ni dia takluk kepada bersentuh. Orang panggil iktibar. Bergantung dengan maktub ya. Bersentuh dengan takluk kepada bersentuh bergantung dengan maktub, iaitu mahram ni ya. Dia kata tak kira. Orang bersupak syahwah tak syahwah, kalau kita tepuk sunat kita wuduk semata. Yahudi Nasrani bukan ada syahwah tepung demo. Muda belia ni tak ada syahwah pun tak apa, dia tepuh dia tu. Sunat dah. Adapun mahram ni semata-mata tepuk adik kita tak sunat wuduk, tapi adik kita pun kita gelap mata juga kadang-kadang. Misalnya orang hok pesing gila. Tu. Mahram. Adik dia pun dia tengok adik dia ada syahwah mari. Tepuk adik. Rasa adik-adik dah faham kata, abang ni sayang dia lah, tapi abang ni jadi kot tu. Abang ni bukan sayang kot tu dak. Sayang kot lain. Jadi rasa mari nak syahwah mari. Tepuh tu sunat berwuduk. Tu. Sunat berwuduk juga. Jaga tu dah. Dengan syahwah ni ya kait masalah mahram ni. Adapun semata-mata mara kita jumpa mak kita, kita salam mak kita tak ada rasa apa. Maka hak tu tak ada sunat wuduk dah. Dia tak batal wuduk dan tak sunat wuduk. Tu habis itu dengan syahwat, dengan keinginan, ingin nafsu. Situ satu. Atau dia kata bulu ari-ari. Yalah agak tu bulu ari-ari kena dak piang bulu ari-ari. Siap garu pala.
Kena ada bulu ari-ari. Ha. Gapo? Ha, yanguk. Ha? Bulu pala. Ha, tu siap. Siap juga. Atau kepada orang support saat ni tu bersentuh dengan bulu ari-ari. Bulu apa bulu ari-ari? Pang bulu po ari-ari hoyak piang ke ah. Piang tak tahu, piang kata bulu yanguk, dia kata yanguk. Bulu pala. Ha. Bang, ya dia. Tak lemah, kadang-kadang tak kena ni. Tu akhir dah tak kena. Ha? Bulu belakang lupi. Bulu di atas zakar. Tu bulu yang tumbuh di kawasan zakat. Tu orang panggil bulu ari-ari. Kalau tumbuh di bawah tiap bulu tiap hak tu. Bulu ari-ari Allah tak kena. Kadang-kadang tak kena, jangan main budak baru dia tak kena istilah. Kalau bulu bareng, tak apa. Bulu bareng tu tak apa pula, walaupun bareng ising mausung. Walaupun bareng nak kira mausupah pun tak tahu. Ya kena jadi makrifah. Kot tu. You know? Tahu di mana kamu? Tu kong gapo. Kon bulu hak nyai atas. Tak tahu lah yang ada. Atau bulu ari-ari, atau 2 bijinya. 2 biji bagi zakarnya seorang 2 biji. Tu dia. 2 biji 2 butir. Telur dia tu. Kalau pergi setus situ, dia tak batal ismaya lagi kan. Tepuk bulu barai tu pun, dia tak batal ismaya tapi sunat berwuduk. Tepuk biji, tepuk 2 butir tu, tak apa salah satu daripada 2 tu, kecek lah dah. Tepuh tu, jadi sunat berwuduk dah. Tapi kalau tepuh batal dia, zakat hak tu berwuduk, hak tu wajib. Kalau nak semaya tu, pakai batal ismaya dah. Tak gitu lah. Kira gitu. Habis itu. Kerana hadis. Tu. Kerana hadis. Ini ilat ni pada suatu mazhab. Takdir gitulah. Buat gini kerana tu. Dan sungguhnya disunatkan. Sungguhnya disunat. Berwuduk. Dengan sebab bersentuh barang-barang yang tersebut kerana sabit pada hadis. Sabit pada hadis. Tu maknanya gitu. Kat tu, ya ada hadis dia belakang tu. Ada hadis dia belakang. Tu dia. Hak munda belia ni siapa ke setengah mazhab pakai batal ismaya dah. Tu. Habis. Maka menyentuh mayat itu, kata dia. Ni live pula ni. Maka menyentuh mayat itu sabda Nabi SAW. Kecik anak-anak gitu je. Maka ni buat gini. Maka buat gitu. Maka bermula hadis. Maka bermula hadis yang menunjuk atas sunat berwudu kerana menyentuh mayat ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhiri. Dia kecek pandai-pandai. Maka menyentuh mayat itu sabda Nabi. Kat mana? Maka bermula hadis yang menunjuk
atas sunat berwuduk kerana menyentuh mayat. Mana hadis? Ni Musa nak ambil marisa je. Benda hak sebut mari tu ada hadis belaka. Cuma nak royak masalah mayat ni, moga hak lain tu dah hubung belaka dengan dia. Maka menyentuh mayat itu, kata dia, sabda Nabi SAW. Nabi kata, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Mati lam tu. Man ghassala mayyital falyaghtasil. Wa man hamalahu falyatawadda. Mati juga. Falyatawadda. Hadis Nabi. Apa arti dia? Man ghassala, barang siapa, tak kira tina jatil lah. Barang siapa pun ghassala, memandi, yani ia. Tapi kecek ghassala ni, orang panggil, apa dia, kalau kita kata, mandi dah. Barang memandi ni selesai daripada memandi. Ini maksud dengan ghassala ni, selesai mandi dah. Barang siapa memandi, yakni selesai daripada mandi. Siapa-siapa pun hak sudah daripada mandi akan mayat. Bila ia sudah mandi, bukan teka duk mandi mayat tu gimbik wuduk dah. Lepas pada mandi dah. Tu. Man ghassala, jadi man faragha an ghasli mayyitin lah. Ya sama makna gitu tu hadis. Barang siapa yang memandi akan mayat, selesai daripada mandi mayat, Nabi kata, maka hendaklah, yani sunatlah, ia barang siapa tu mandi. Sunat ia mandi. Asal falyaghtasil lam amat tu lil wujub pada asalnya, tapi adalah ada korena, ada sorib benda yang memalingkan daripada wajib tu. Tu. Maka Nabi kata, maka hendaklah, maka kita tanggung hendaklah tu di atas sunat. Maka hendaklah, yakni sunatlah ia barang siapa tu mandi. Sunat dia mandi. Mandi kerana mandi mayat. Kita mandi ke orang, kita sendiri pun sunat mandi. Mandi mayat tu wajib. Mandi orang hak mandi mayat tu sunat. Tu. Mandi ke mayat tu wajib. Kok tu. Ya dia kok tu. Habis. Maka hendaklah ia mandi. Dan barang siapa, Nabi kata lagi, waman hamalahu, dan barang siapa pun, tak kira jatai lah, menanggung, bukan makruh pula. Kalau orang tina hidup tanggung banyak, hidup turut banyak tu. Tu. Dan barang siapa menanggung akan mayat. Siapa dia pergi tanggung mayat, duk pikul, bawa mayat pergi ke kubur ke masalah dah. Maka hendaklah. Jadi, oyat dah saat ni, masalah pikul ni, menanggung ni ya dua. Sebelum menanggung dan lepas menanggung. Sunat dua-dua. Masalah wuduk kita takdir dah. Marah kan? Barang siapa menanggung, sama ada sebelum menanggung ataupun sudah menanggung. Ni kecek dua ni maknanya barang siapa akan menanggung atau sudah menanggung, dia akan mayat. Maka hendaklah, yani sunatlah ia barang siapa tadi tu. Sunat dia tu ambil air sembahyang, sunat berwuduk. Belum pada nak pikul bawa mayat, berwuduk. Lepas pada bawa mayat, berwuduk. Kita pergi sembahyang mayat mana-mana kan, belum pada kita nak pikul mayat tu, kita ada wuduk dah. Lepas pada kita bawa mayat tu pergi dalam masjid, kita pun berwuduk pula. Sunat. Barang siapa menanggungkan dia, maka hendaklah ia ambil air sembahyang. Pahala ni duk keliling tubuh kita sebenarnya. Tu. Tapi pahala duk keliling pun, neraka duk keliling juga. Neraka pun duk keliling juga. Maka hendaklah ia ambil ayat sembahyang. Habis kat tu. Dan bagi yang lainnya, tengok kecek. Dan bagi yang lainnya, jadi sunat berwuduk kerana yang lainnya, lain daripada segala yang tersebut. Bukan sekadar hak tu saja, ada banyak lagi. Dan bagi yang lain, yani dan sunat berwuduk bagi, yani kerana yang lainnya, perkara yang lainnya lain daripada segala yang tersebut tu. Tu rojak habis. Lain, kita mengupak sunat berwuduk.
kita kecap benda keji sunat berwuduk. Kita apa lagi? Saksi dusta sunat berwuduk. Kita sentuh mayat sunat berwuduk. Kita sentuh yang membatalkan ismaya. Kita sentuh orang support masalah. Sunat berwuduk. Lepas tu bukan kau tu saja yang kata dan sunat berwuduk bagi yang lainnya, lain daripada yang tersebut lagi. Banyak lagi carilah kitab-kitab 40 50 lebih. Setengah ulama yang bila sampai ke 70. Sunat berwuduk. Kita kenal apa ya baru. Tu pun tak nak kenal lagi dah. Tak. Allah. Ngaji agama tak kenal baik barang yang berkait dengan agama. Ngaji buat apa? Baik ngaji siye. Kau tu pula. Bagi kerja boleh duit. Mari dek nama kata mengaji dah tapi tak ada mengaji. Mari buat gapo? Pergi kerja senang boleh duit. Tapi kalau mari duk ngaji, ada ilmu tu je lucu orang panggil. Lucu dah. Pada dengan nama orang ngaji. Ni duk berduit pun tak leh. Jahil pula tambah. Nyanyo. Nyanyo. Mari buat gapo? Tak gitu, bukan nak suruh ngaji, tapi pada duk saja, duk tidur makan tu bagi buat benda hal lebih pedah pada tu. Tak itu kan? Buat bining lah. Waktu pula dah. Tu. Tapi kita nak bining pun kita tak sedia lagi, tak bersiap lagi. Nak kerja pun rasa tak ada dengan umur lagi. Ngajilah dulu. Ngaji tu kerja dah. Sebenarnya. Habis itu. Dan bagi yang lainnya. Habis kat tu. Dan disebut. Kecap mula. Dan disebut pada i'ab. Dan disebut pada i'ab. Disebut. Siapa sebut. Dan apa kau i'ab. I'ab ni nama kitab. Berarti disebut ni siapa sebut. Ada tuai dia tu. Dan disebut. Jadi telah menyebut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Disebut yang menyebut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala. Datuk tu lah. Ya go dengan Syaramli tu. Ibnu Hajar Al-Haytami. Sebut di mana? Ada sebut pada i'ab. Pada kitab i'ab dia. Al-i'ab Syara'u Bab. Adalah kitab tu tapi tak ada. Al-Ubab tu ada jual. Ada tobok tapi i'ab ni tak ada jumpa. Tak ada orang cerita jual. Banyak jilid juga. Dan disebut pada kitab i'ab ada sebut. Tapi hak ada sebut ni barangkali ia nakal. Musnad pun nakal pada kitab-kitab lain pula. Wallahualam. Barangkali ia ada nuskah i'ab dah. Dan disebut pada kitab i'ab. Mana sebut dalam kitab tu? Kitab i'ab. Fi syarhi ubab. Banyak. Kata dia. Sunat wuduk. Sunat wuduk daripada tiap-tiap barang yang ada khilaf bahwasanya binasa ayat sembahyang. Kot tu. Sunat berwuduk dari kerana berlaku tiap-tiap barang. Tiap-tiap barang-barang ni perbuatan. Sunat kita berwuduk dari kerana berlaku tiap-tiap barang, tiap-tiap perbuatan yang ada khilaf. Jadi yang dikhilafkan. Perbuatan yang dikhilafkan bahwasanya bahwasanya barang tu, perbuatan tu. Jadi sunat kita wuduk daripada tiap-tiap perbuatan yang ada khilaf pada bahawasanya perbuatan tu, barang tu, membinasa, membatal akan ayat sembahyang. Binasa ini membinasa dan membatal akan ayat sembahyang. Faham tak ya nak ayat? Tiap-tiap perbuatan yang ulama ada khilaf. Perbuatan ni, wak batal ayat sembahyang, kau tidak? Setengah kata batal.
Setengah kata bila buat benda ni tak batal. Setengah kata batal. Walaupun duk khilaf pun, sunat kita berwuduk pada tiap-tiap perbuatan yang dikhilaf ulama padanya. Ada juga khilaf. Gerti tak tu? Banyak. Ibarat ialah tu, hati molek. Kitab Bugiyah ni. Habis itu. Nampak mudah-mudah tapi kadang payah juga. Nak baca dia tu. Bila baca salah ataupun mafhum letak ibarat salah, mafhum salah ada. Binasa ayat, binasa ulih ke binasa akan tu? Binasa ayat. Binasa akan. Kalau kita tengok zahir, binasa ulih lah. Ni binasa sini, binasa akan. Binasa yang ni membinasa iyo akan ayat sembahyang. Tiap-tiap perbuatan yang membinasa dan membatan akan ayat sembahyang. Tu dia. Tiap-tiap perbuatan yang membinasa ni kita tengok zahir, yang membinasa oleh sembahyang. Padahal di sini maknanya binasa yang ni membinasa akan ayat sembahyang. Tiap-tiap perbuatan yang ada khilaf pada bahawasanya perbuatan itu membinasa akan ayat sembahyang. Tu. Faham ke tak ibarat dia? Jaga tak uli akan tu tak imalat. Kita jauhi pun duk makan orang alik-alik dah. Tu. Habis itu. Nak sakit, nak tahu kata lagu mana, we baca kitab Jawi. Jangan baca kitab Arab. Kitab Arab mudah pada kitab Jawi. Kitab Arab mudah pada kitab Jawi. Hudamai ya boleh rojak. Kalau ya tak ibarat ada siap dah kitab Arab ni ibarat mapo, tapi tak Jawi ada selera. Kalau tahu kata dia tu tahu mana, we baca kitab Jawi tengok. Ada dah. Kitab Jawi tu ada dah. Boleh tahu dah kata dia ni tahu mana. Kita tu pakai mengena usaha lah. Jawi pekak, Jawi lama pula dah. Dah. Maka situ kata musannif rahimahullah taala, kitab Bugiyah ni hok dia wak cico, kata Syekh Daud, lare apa, wak kenduri makan apa semua tu. Kalau kita tak ana baca gitu. Pok hok dok panak, pok dok ambil wak dalil tu, pok tak reti li. Ya jepuk-jepuk ya. Jepuk-jepuk patut ambil wak dalih. Ni Syekh Daud kata dia ni. Cuba baca babi. Baca di mula dulu, aku nak dengar. Baca di dulu mula-mula. Tu. Tengok dia. Kata musannif rahimahullah taala. Misalnya, ada lagi perkara yang ada khilaf. Ya sebenarnya tu fi kulli ma apa kalau arah pada barang yang dikatakan, dia kecek musannif kita terjemah pitah tu kulli ma fi kulli ma qila apa dia annahu yang dalam kitab tak ingat yang mari tu, maka binasa tu bukan binasa ulih, binasa akan membinasa akan ayat sembahyang. Seperti misalnya, ni misal bagi barang yang ada khilaf, nak misal bagi perbuatan yang ulama duk khilaf, adakah ia membatalkan ayat sembahyang atau tidak? Misalnya seperti makan daging unta. Makan daging unta. Tu khilaf juga masalah ni. Tapi jumhur ulama kata tak batal lah. Tapi ada sebagian kau tu kata ke tu batal. Khilaf ulama dua kaul lah masalah ni. Jumhur kata tak batal, tapi ada sebagian ulama kata batal. Makan daging unta batal ayat sembahyang. Khilaf. Maka kita hidup makan daging unta, ayat sembahyang lah juga. Kerana al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada khilaf tu sunat. Dan untuk khilaf-khilaf kita cabut diri tu daripada khilaf tu sunat. Yang duk ambil diri dia tak tepat hak khilaf. Itu dia. Keluar pakai ambil lah. Orang ambil ni senang. Dia tak duduk mana-mana dah. Lek ni pun kena, lek ni pun kena. Boleh ke dia. Habis itu makan daging unta weh. Daging unta ni gana ya ada hadis dia tu. Ya ada hadis dia. Habis itu daging unta ni memang daging tapi kuat, jadi kuat apa ni bau dia.
Kuat. Wak sup ke apa? Oh, sedap. Kalau nak makan bipu hati, nak pergi ke Mekah. Yang Mekah, lepas tu pergi tempat Pak Kejawi kita tu. Unta banyak, daging dia. Moga dia mau duk bayar dek apa. Lepas tu dia mau pergi tahu. Dalam tu jeng, tu chair, penuh. Makan tu bertahun-tahun tak habis. Pergi unta. Dia mau meledek, bayar dek apa. Lepas tu dia kena bagi kepada orang. Tak cakap nak ambil. Penuh. Kalau tu chair. Kita tengok Allah. Nasi minyak uta. Wak sup uta lagi. Nasi minyak uta lagi. Orang Tina dia mau tak suruh makan banyak tau. Yang kuat. Yang makan dia kuat. Orang Tina tu nafsu yang kuat dah. Lepas tu makan lagi uta pula. Kau kuat nepoh lalu. Gana be? Tak tahulah tu. Kita duduk sini nak boleh jeput-jeput dah. Tak apalah. Kat mana pun bila makan dia tu sunat berwuduk lah. Dan menyentuh farat binatang. Yalah juga. Atau kepada makan daging unta. Menyentuh farat binatang. Ini khilaf ulama juga. Mazhab Syafi'i kita tak batal. Tapi ada satu kaum. Mazhab Malik tu dua kaum. Satu kaum kata batal. Satu kaum kata tak batal. Khilaf. Masalah sentuh farat binatang ni. Pada setengah ulama kata. Setengah kaum kata. Sentuh kubur tak apa. Sentuh dubur tu. Tu. Sentuh kubur tu batal. Sentuh dubur tak apa. Sentuh punggung lembu tak apa. Jangan pegang di barang dia ya. Misalnya. Kia di dubur. Adapun masalah kubur barang depan tu hak tu batal. Macam-macam khilaf. Tapi hak kita ni tak batal lah. Tapi ada Imam Rafi'i. Rafi'i pergi pakai batal juga. Terkira pergi mari jumhur mazhab Syafi'i dah lah tak batal. Maka kata dia sunat kita berwuduk juga. Wuduk juga kerana sentuh farat binatang. Dok mai farat kucing ke bakso. Dok mai dia mau tak boleh juga lah. Duk gagal apa dia. Tu berwuduk. Lepas tu berwuduk. Nampak duk mai kucing pun mai duk tahan punggung. Allah. Letih. Ya bakso. Apalah kat mana dah? Kata dia dan balik atau kepada makan daging unta ni. Seperti balik orang yang sampai umur. Balik ni orang sampai umur. Sapa umur ni macam-macam. Kadang-kadang dengan sebab mimpi, kadang-kadang sebab dengan dah tahir dah. Tapi di sini sampai umur tu dengan tahun. Dengan cukup tahun. Cukup 15 tahun. Senang takdir lagu tu. Dan balik ini orang yang sampai umur dengan sebab cukup 15 tahun. Dia ni mimpi pun tak. Tak ada mimpi keluar mandi. Tu. Bila sapa umur 15, balik dengan sebab cukup tahun. Jaga-jaga dalam ni dah. Budak balik kaya sehat ke dah. Tu. Bila sampai 15 limit je situ. Sampai situ peng balik dah. Lepas tu bila balik dengan sebab cukup tahun tu sunat berwuduk budak. Sunat berwuduk. Tu dia. Wuduk lah. Mani wajib tak? Tak. Sunat berwuduk lah. Kita hak mani wajib ni hak pasing balik belum sampai tahun. Hak tu pergi mimpi apa ke hak tu berwuduk. Wuduk kerana nak mani wajib tu. Cukup dah tu dah. Habis itu. Dan muntah atau kepada makan daging unta. Ini dia khilaf ulama belakang tu balik dengan unta dengan tahun tak ni khilaf. Setengah ulama kata wajib ambil wuduk. Setengah ulama kata sunat. Kita keluar daripada khilaf tu pakai ambil juga. Dan muntah. Jadi selepas muntah. Bukan ketika muntah tu duk ambil dah. Muntah jadi selepas muntah. Lepas pada muntah sunat ambil wuduk. Tu khilaf tu. Ada setengah ulama kata wajib kena ambil wuduk. Macam-macam khilaf. Lepas tu di sini kita sunat ambil. Dan keluar sewaktu daripada tempat yang tiada batal wuduk, kata dia. Dan keluar sewaktu, keluar oleh sesuatu
Ada benda tubik mari. Keluar mana? Keluar daripada. Keluar oleh sesuatu, keluar daripada tempat. Tempat mana? Sifat. Tempat yang tiada batan wudu. Tempat yang tiada batan wudu. Ya kecek lagu tu dah. Tempat yang tiada tempat yang tiada batan wudu. Ya kecek lagu tu. Sebenarnya kalau kita nak kira ibarat, tempat yang tiada batan wudu oleh keluar suatu daripadanya, dari tempat tu. Jangan kira tu. Tak apalah. Dah. Tengoklah. Dan keluar suatu daripada tempat yang tiada batan wudu. Tulis itu. Daripada tempat tu. Yakni daripada mana-mana lubang. Yang tiada batal wudu. Yang tiada batal wudu. Apabila keluar sesuatu daripadanya. Apabila keluar sesuatu daripadanya. Darah tubik kat hidung. Dia alat-alat darah tubik kat hidung. Darah tubik kat hidung ni ais maya batal tak? Tak batal. Tapi bila kita sapu siap, kita sunat berwuduk juga. Tu. Habis itu. Manfaat. Kira manfaat. Tu. Tempat terbuka tu lah. Tempat terbuka. Apa sih tempat terbuka. Apa lagi jangan kira bulu tiak. Bulu tiak nak kira manfaat. Ni bulu tiak yang basah. Mek ais maya. Hak tu tak sunat. Tiak menangis tak sunat. Kerana hak tubik mari tu orang panggil bukan daripada lubang tak. Daripada lubang yang terbuka tak. Ni kira-kira lubang yang terbuka. Apa lagi? Kalau tebuk. Ni tebuk di perut ni. Tebuk. Lepas tu ada air tubik mari dalam perut. Sunat berwuduk juga kita. Ya. Ya na. Hak tu tak kira dalam manfaat. Mau ikut dalam perut tu. Kalau dalam perut ni kira sepuluh mutah tu. Tu. Habis mudah tengok hidung lah. Hidung. Lepas tu telinga. Yang belakang tu. Hak tu baik kat punggung tu cerak dah hak tu dah. Hak tu cerak dah, hak tu batal wuduk. Ni kira hak tu hak tak batal wuduk dengan dia tu. Habis itu. Ada lagi habis. Dan kerana lagi-lagi. Dan sunat berwuduk kerana. Ada lagi banyak perkara weh. Dan sunat berwuduk kerana membaca Quran. Kerana membaca, ini kerana hendak membaca Quran. Kerana nak baca. Bila nak baca, sunat berwuduk. Bukan sudah nanti sudah baca, baru berwuduk tak. Bila nak baca Quran, dia kena takdir tu. Kerana membaca ni, kerana hendak membaca. Kerana kitab sebut, li qiraatil Quran, ay li iradati qiraatil Quran. Ya takdir lagu tu. Habis itu. Maka nak baca Quran, sunat berwuduk. Atau hadis, atau kepada Quran, nak membaca hadis. Maksud membaca hadis ni, membaca hadis dengan guru ataupun mendengar hadis masuk belakang. Hadis ni atau hadis ni atau mendengar akan hadis. Boleh buat gitu. Atau hadis ni atau mendengar akan hadis. Kita nak dengar hadis. Duduk dalam majlis demo riwayat hadis. Kita dengar hadis, maka sunat berwuduk. Atau riwayatnya riwayat hadis. Riwayat, yakni riwayat daripada syekh. Kita nak riwayat daripada syekh. Terima sanad hadis, riwayat hadis daripada syekh fulan bin fulan masalah. Maka sunat juga kita ambil wuduk. Riwayatnya riwayat hadis. Nak riwayat hadis. Dan mengajar ilmu atau kepada membaca Quran tu. Sunat wuduk juga kerana mengajar. Maksud mengajar ni mengajar dan mengaji. Masuk belakang.
Dia terjemah daripada darsul ilmi. Darsul ilmi ni masuk ta'allum dan ta'lim sekali dah. Maka kata dia, dan mengajar, yakni mengajar dan mengaji ilmu. Kita nak mengaji ni, mari ambil wuduk ke tak ni? Ada asmaya ke tak? Piang, ada asmaya tak? Tu. Tak ada adab tu. Ada orang ngaji, orang ngajar, orang ngaji yang kena bersiap wuduk. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim tu, kerana ilmu nur, cahaya. Asmaya tu pun cahaya. Bila dia berwuduk, tubuh dia tu bernur. Maka nur berjumpa dengan nur ni bertambah nur. Ni tu memang gelak dah. Lepas tu dia mengaji pun tak faham pula, pakai gelak tambah. Asmaya keduk suluh hak dia bercerah-cerah. Ni sama cerah. Puak. Bercampur cerah tu, kau bercerah. Ada asmaya dah. Mula-mula ambil asmaya. Mari ketiklah. Ni ikut dia. Bang pernah basuh muka mari. Asmaya lah dulu. Nak mengajar, nak mengaji. Tu. Maka dia kata mengajar ilmu. Ini di segi ilmu fiqh. Ni di segi adab suku pula. Adab tu dia kena ambil apa semua. Dapat ilmu ni. Mengajar ilmu dan mengaji ilmu. Maksudnya ilmu ni ilmu apa? Ilmu agama lah. Ilmu yang bahasa syarak. Mengajar ilmu agama. Nak mengaji fiqh, mengaji tasawuf, mengaji usul, apa semua, tafsir, Quran, apa semua. Tu. Sunat kita. Kalau ngaji siap, tak apa, tak sunat ambil wudu hak tu. Dia bukan ilmu agama, bukan ilmu syar'i. Hak tu tak apa, duk ketuk belai-belai, ngaji belai-belai, tak apa. Dan masuk ke masjid, dia kata dia. Dah sunat, wudu gak masuk kerana masuk ke masjid. Nak masuk ke masjid. Walaupun nak lalu pun. Tak ada masuk, nak duduk li, nak lalu je. Tu pun. Sunat, kita berwuduk. Masuk ke masjid. Berwuduk. Atau bang. Azan. Kita nak bang ni sunat berwuduk. Ni hungang gaduh. Bangun gaduh. Muka pun tak basuh lagi. Buka speaker. Allah. Muka pun tak basuh lagi. Wuduk sangat lagi. Lagi aliwasi gitu. Takut orang pegang. Takut orang pegang slip itu pika. Takut dia mau. Ada juga orang gila pahala ni. Dia gila kepala, dia takut orang bubuk dia. Orang bubuk jawab teh azan tu. Gung, jegi. Ada dah ni. Potong akhir dulu tapi tak ada lah ni. Hak dulu. Kalau orang nak sembahyang je gunga dah. Nak hari. Ada seorang nak buka pika dah, nak gitu dah. Dia tarik harat. Tu akhir kita dulu. Ya harat, ya hunga, ya nampak orang masuk nak bayar tu, ya hunga. Nak bayar dia. Tuan mari dengan kail lepas itu, kail lepas tak ada. Dia kalah. Tu. Ada juga jenis tu. Tu. Tak ada dah lah ni. Dengar ya best semua dulu masa tu. Suara je sama. Hari-hari suara dia. Tak ada zuhur, asar, maghrib ke apa. Suara dia. Hak besing nak kepala sangat-sangat ni ya gia gitu. Tapi kita nak pahala, nak buat molek lah. Azan ni berwuduk. Atau iqamat. Qomat pun jelas juga. Nak iqamat ada sunat, ada wuduk. Atau khutbah. Atau baca khutbah. Nak baca khutbah sunat berwuduk. Khutbah mana ni? Sifat bagi khutbah. Khutbah yang lain daripada Jumaat. Yang lain daripada khutbah Jumaat. Gimana itu? Khutbah yang lain daripada khutbah Jumaat. Khutbah hari raya. Khutbah gerhana matahari bulan. Tu 2, 3. Tu. So ikut khutbah apa? Bila kita baca sunat berwuduk. Khutbah yang lain daripada khutbah Jumaat. Adapun khutbah Jumaat apa hukum? Hak tu wajib. Ada wuduk. Tak ada wuduk tak sah khutbah tu. Tulis itu. Yang lain daripada Jumaat. Adapun khutbah Jumaat. Adapun khutbah Jumaat. Maka wajib ada wuduk padanya. Maka wajib ada wuduk padanya. Khutbah Jumaat ni wajib ada wuduk. Tak ada asmaya. Batal khutbah. Tak sah khutbah. Tak sah khutbah. Tak sah Jumaat.
Sebab tu tak ada kena jaga molat. Nak baca khutbah kena pandai juga cara dia. Ni pandai baca, pandai buat gaya suara. Bukan suka tu. Kena reti rukun syarat dia juga. Tu. Khutbah yang lain daripada Jumaat. Ni kadang-kadang supaya masalah tomak ninah ni satu. Kena jaga. Kadang-kadang kita ni jadi tak amati orang yang tak pandai ni ya. Antara dua khutbah ni ya kena ada tumak ninah ke. Tumak ninah ni tenang. Dia tubuh badan. Sekadar. Subhanallah tak apa dah. Tapi disunatkan kita duduk sekadar baca Qul huwallahu ahad. Dan sunat orang baca tu baca kulhu katik. Boleh-boleh duduk ada tu. Ni kadang-kadang ya gaduh ni kan bila baca barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatah innahu huwas samiul azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ya tu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ni kan. Dia ni orang tak berhadupa dah. Orang tak nak perhati lek-lek Tok Khatib ni. Dia mana tidak doa ya. Ni bawah tu. Tok Khatib ni Tok Khatib ni gaduh. Rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cari ikut tu bayar kedua. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mana so? Tebah yang banyak. Ni tak ada. Siap. Sudah long salawat dah. Nak bangunlah cari lagi dah. Tu. Duduklah dia dulu. Duduk molat dulu. Kalau orang perhati bukan suruh kita pergi perhati. Kalau kita tengok lagu tu tak sah dah Jumaat. Orang tengok pak tu orang tu tak boleh semaya dah sekali. Kalau kita tengok tu imam. Dia nak duduk gelenggang itu. Kita hok nampak ni kena zuhur lah. Tak sah Jumaat. Tak sah Jumaat tu. Tapi bukan suruh duk perhati orang gitu. Nama duk perhati, pakat perhati lah kau tu. Dak, kita doa cara kita ni. Doa cara kita. Tok Khatib nak pandai juga. Duduk subhanallah. Tak apa dah ni duduk dia. Subhanallah. Afdal laginya duduk sekadar Qul huwallahu ahad. Allahu subhanahu. Dan tuan sendiri pun disunat baca Qul hu kata. Qul hu. Pergi nak gomo mana pun lah. Di mana? Tu khutbah Jumaat tu dah. Masalah tu pun wajib kena ada wuduk. Habis itu. Dan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Nak ziarah kubur Nabi pun sunat berwuduk juga. Apatah lagi kalau learning ya dari masjid dah kubur Nabi. Maka sunat wuduk kerana masuk masjid saja. Masa dulu tak lagi kawasan kubur Nabi ni bukan masjid dulu. Ya sana hok lepas tu. Ya raudhah ni ya. Di raudhah ni kawasan masjid. Lepas tu di sana tempat hok tu imej mai mihrab hok satu lagi tu hok tu bina hok tamah masa Turki tu. Sebenarnya tu bina tu. Lepas tu lah ni tambah tempat hok tak banyak tu tambah lagi. Dulu ya tak ada kawasan tu. Kawasan tu bukan masjid. Nak masuk daerah ya. Bukan masuk dalam masjid. Kalau masuk daerah. Ni tak apa lagi lah ni di masjid dah. Bila jadi masjid bakal sunat wuduk 2 kali ben lah. Nak ziarah Nabi sadah. Lepas tu nak masuk masjid Rasulullah pula lagi. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah Taala rezekikan kita boleh ziarah Nabi lah. Ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah nak tinggal. Duduk di Madinah tu malah nak klik dah. Tu hari hak nak klik tu asal malah nak klik. Malah nak klik. Dia doa pula malam tu, ya Allah, wilamatlah matahari naik. Doa benda mustahil. Belah doa juga. Wilamat matahari naik. Malah nak tinggal sebab esok kena klik dah. Keluar pada Madinah dah. Doa itu helamat naik matahari sikit. Siapa tahu tu. Sebab nak tinggal kekasih kita dah. Ziarah sama. Tengok orang tak ziarah, ya kita ziarah sekali, ya sehari sekali. Ya bodoh.
Pergi semaya, maya sunat, maya masjid Nabi. Lepas maya, kadang-kadang dia maya kat belakang-belakang ni. Dia tak nak pergi ke depan tu kan lah. Dia maya kat belakang-belakang. Lepas maya siap, dia keluar. Dia pergi jalan kot lah. Nak ziarah tu, kadang-kadang isyur. Ya rasa malah nak masuk bara. Ya rasa malah. Mau duduk masuk bara di raudah. Macam-macam. Di bodoh boleh. 5 kali solat, 5 kali kena ziarah. Lepas maya lagi. Walaupun tak boleh masuk dalam raudah pun, tengok tu. Pergi. Salah juga ke Nabi. Jangan doa amat-amat. Jangan buat main-main. Kita mari dah. Ini bodoh. Kadang-kadang sekali ya sehari. Allah. Sehari sekali. Kadang-kadang sehari tu tak masuk ziarah Nabi ni. Ziarah kubur Nabi SAW. Habis. Dan ziarah segala kubur. Yelah agak sunat kat dah. Ziarah segala kubur. Kubur yang lain daripada kubur Nabi pun. Sunat ni kubur dalam, kubur bakat, kubur mana-mana pun. Kalau kita ziarah kubur, sunat berwuduk. Habis itu. Banyak dah. Dan telah menghimpunkan oleh Zainul Iraqi, Imam Zainuddin Al-Iraqi. Ahli fiqh, ahli sejarah, ahli fiqh. Kita dah dengar dalam tangi tu kan. Awradana Zainul Iraqi waridahu fi mawridihil hani wa rawa. Dah itu. Hafizan ila dah. Ngapa dak zangi? Ila tu datuk ni dah tu. Nasabun tasibul ula bihulahu qalladatha nujumahal jawza'u habbaza iqdu sudadi wa fakharin anta fihi al-yatimatul asma'u. Lepas tu mana tu mana? Tak mari dah. Tak lama boleh makluk ni. Kena panas belah-belah. Zangin. Ngapa? Kena ngapa? Kita duduk dulu ngapa? Duduk polok ni ngapa? Zangin tu saya ngapa habis? Habis tu makna habis terpahak orang baca je lah. Wabah roza tak ada ngapa dah tu. Wabah roza ke apa tu. Ngapa habis? Baba pun ingat tu. Ada lagi makan makluk mana, wak makluk di mana. Lepas tu tuai tak ada dia tak ada cedek surat. Kata mana surat pergi bawa balik. Tak ada pergi bawa pun kalau dah. Tu. Obak du fa aqulu wa sayyidina. Kita nampak yang ngapa kita ngapa tik. Ngapa? Doa pun ngapa. Mana ngapa belaka tu. Duk saya saja dah, duk main tu rasa. Tak boleh pokaro. Habis itu. Kata Musannif rahimahullah ta'ala tu Zainul Iraqi telah menghimpun oleh Imam Zainuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala akan tempat yang dituntut. Yang dituntut ni disunat lah. Menghimpun oleh Zainul Iraqi akan tempat. Akan tempat. Ya hipung tempat mana tempat yang dituntut disunat berwuduk, sunat wuduk. Tempat hak sunat kita wuduk ni ada banyak mana? Imam Zainuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala je hipung, maka menghengga kira-kira. Menghabiskan kiraan. Dia habiskan kiraan dia kira-kira habis. Tu hak dia tu lah dah. Dia maka menghengga-hengga kira-kira, menghabiskan kiraan dia 40 tepat. Allah. 40 tempat. Sunat berwuduk 40 tepat semua. Mana 40 tu? Ya tak royak dah lah. 20. Bermula 20 tempat. Daripadanya. Tak boleh lagu tu. 20 yang ni bermula 20 tempat daripadanya, ya 40 semua, 20 tempat daripadanya, khabah, dituntut, disunat mengambil wuduk dahulu daripada 20 tempat. Disunat, dituntut mengambil wuduk sebelum daripadanya. 20 tempat ni, sunat berwuduk belum pada tu. Belum pada 20 tempat ni. Gapo tik, misalnya salah satunya, masuk masjid. Bukan pergi ambil wuduk dalam masjid dah.
Wuduk belum nak masuk. Tu orang panggil belum pada tempat tu. Tempat sunat wuduk tapi berwuduk sebelum pada tu. Tu. Nampak dah? Tu sebelum daripada nyo 20. Dan 20, ini dan bermula 20 tempat. Yang tinggal lagi tu lah. Tak ada tu. Kemudian daripadanya, tengok kecek mudah-mudah. Dan 20, jadi bermula 20 tempat, yang tinggal lagi khabar. Kemudian, yani dituntut wuduk, kemudian daripada 20 yang tinggal tu. 20 ni, wak wuduk belum pada tu. 20 lagi, wuduk selepas pada tu. Apa tik? Mutah, misalnya dah. Selepas pada mutah, kita wuduk. Waktu masuk dalam, wuduk selepas padanya. Ya kira mari 20 tempat. Ada 40 semua. Baca Quran bila? Baca Quran ni belum. Tu. Habis. Kalau gitu gak, kalau begitu menanggung banyak ni masuk makan dua-dua kan? Tanggung banyak sebelum dan selepas. Dah. Tanggung banyak dah. Dia makan dua-dua tu. Belum pada menanggung dan selepas pada menanggung. Tu. Tinggi tengok dia. Di sini ya sorah. Di sini ya sorah Zainul Iraqi. Dalam tahrir tak rakyat yang kata wa awsala ba'duhum ya. Wa awsalaha ba'duhum. Yang kata ilal arba'in. Ba'duhum tu kena ke Zainul Iraqi ni dah. Di sorah dah kitab lah itu Zainul Iraqi ni dah. Dalam tahrir tak rakyat nama, tapi rakyat setengah mereka itu ya. Habis. Habis itu dimakian lagi dituntut tayamum. Apa dia dimakian lagi? Disunatkan juga. Tu tafsir dimakian lagi dah tu. Wak gini, dimakian lagi yakni seperti disunat berwuduk. Seperti disunat berwuduk. Tu dimakian lagi. Supaya sunat kita berwuduk tu juga apa? Dituntut tayamum. Dituntut dengan makna disunat. Tak ada wajib sunat Dituntut tayamum, disunat kita ambil tayamum. Gantinya ganti wuduk. Sunat kita tayamum ganti wuduk. Bila tayamum tu? Apabila ni kait kepada dituntut tayamum. Tuntut tayamum tu bila? Apabila ketiadaan air. Jadi ayat untuk berwuduk sunat. Nak kait tu. Ayat untuk berwuduk sunat. Bila tidak ada air untuk berwuduk sunat, dituntutkan kita tayamum ganti wuduk itu. Dituntut tu dengan mana disunatkan. Adapun kalau air semayah wajib, tak ada air semayah untuk ambil air wuduk yang wajib, kena ganti dengan tayamum. Hak tu wajib, suku pula. Hak ni sebab tu kena kait molek. Apabila ketiadaan ayat ke apa? Ayat untuk berwuduk sunat. Bila tak ada air untuk berwuduk sunat, teka tu disunat tayamum ganti wuduk tu. Nak royak gitu. Faham tak tu cara dia? Mafhumnya, bila tak ada air untuk berwuduk wajib bertayamum ganti. Tu maksud dia. Boleh tak tu? Habis. Nampak? Jaga dah. Nampak tak piang? Nampak pasal mana? Kita cerak tak kata benda kita nampak ni supaya hak dia mana nampak. Sebab kita akan cuming. Kita serak kita masa cerak. Tapi dalam hati tu benda hak dia macam kita cerak tak serupa.
Tu ya. Ada jenis orang tabot si apa tengok nampak tu kacak. Cak hijau tu dia tak cerak. Dia tukar cak merah. Dia nampak hijau. Padahal dia rasa hijau. Dia kata hijau. Kena dah hijau tu. Tapi hijau yang dia nampak tak serupa dengan hijau orang nampak. Hijau dah. Ada tak? Hak tu dah tak ada sok baik kat kita lepas tu. Dah. Tak apalah. Lepas tu keluar mana? Kau tu? Tak. Dan fardu wudu itu, kali lagi. Dan bermula fardu wudu itu, mubtada. Dan bermula fardu wudu itu, apa makna fardu? Takut kita hidup faham kata fardu ni benda hak buat ni jadi boleh pahala kalau tak buat tu kena seksa. Tak, bukan fardu dengan makna mala budda minhu. Artinya, arti fardu tu rukunnya, rukun wudu. Tu yang tafsir makna fardu. Takut kita pergi faham kata fardu dengan makna mala budda minhu tu. Fardu di sini dengan makna rukun. Dengan makna rukun. Furudul wudu ay arkanun wudu. Makna kita. Dan bermula dan bermula fardu wudu itu artinya arti fardu tu ialah rukunnya, rukun wudu. Artinya tu baru nak tafsir makna fardu je dah. Fardu tu mubtada, mana khabar dia? 6 perkara, tu khabar. Bermula fardu wudu, jadi arti rukun wudu tu ialah 6 perkara, 6 rukun. Ada ne rukun semua. Sebelum pada nak ngaji ni nak tanya dulu, apa arti rukun? Tu je. Boleh wayah ni? Kalau tak boleh wayah ni, pakai wuti sekat ni ni. Apa malam budda minhu? Syarat pun malam budda minhu. Syarat pun kena buat. Kalau awak tak rei rukun dengan malam budda minhu tu kah? Syarat pun malam budda minhu. Jawab ibu boleh, tak jawab tak boleh. Pakai wuti sekat ni. Kat senyap muka nak ibu tidak dah. Kena ke dia. Buat tak jawab, buat tak kena. Kena dah yang muka nak wuti dah. Rukun ni nak apa? Allah Akbar, ngaji dalam mari. Duk buat gapo Duk buat gapo? Kalau tanya al-kalamu pun tak boleh jawab. Barang yang terhenti di atas soh. Barang yang terhenti atas sohnya. Syarat pun gitu juga. Berapa kali dia royak dah. Royak ni. Rukun ni nak tepo. Dia kenal rukun, kenal lah syarat. Malu kat orang duk ngaji. Tak boleh royak rukun, royak syarat. Mana pandai kecek saja. Semaya 13 rukun. Rukun semaya 13. Rukun semaya 9. Pandai kecek je. Hutan nak bayar esok. Benda mudah tak boleh hutan, benda murah je. Sambil barang. Ya gini, je cara buat duit ni, duit beribu tu bukan kena lekat kocek sokmo dak. Nak pergi ke mana-mana pun duit 10-20 kena lekat kocek sokmo. Gana-gana pun barang murah-murah boleh beli selalu. Duit 1,000-2,000 tu bukan cara kena beli kocek sokmo. Hak tu tekan-tekan nak pergi jauh masuk kedai je. Tapi pergi mana-mana pun nak lekat hak 10 kot 20 kot tu kena ada sokmo. Tu kaedah dia nak pergi mana-mana pun. Jatuh laga buruk boleh upah budak harap naik. Tu.
Ni orang tua duk ajar tu lah. Dia kata orang tua saya duk ajar tu. Sekut dua kena lekat kocek sama dia kata. Takut jatuh laga buruk boleh duk upah budak. Kena ada sekut dua tu. Dia kita buat kena ni, hai. Mutu boleh tak boleh upah dah tak apa nak wis dua kau. Budak ni je tolak weh mutu apa misalnya. Begitu juga ilmu ni, hak mudah-mudah ni kena cerdas semua. Banyak ada hak payah kadang-kadang kena buka masalah, buka kitab tengok. Hak mudah ni kena cerdas semua. Rukun syarat ni hak kena cerdas semua. Hak kena cerdas semua. Tahu dia. Nak jekah pun gitu. Kalau tok dalam jekah dah ni. Mana buat apa? Makan tidur saja. Tok dalam jekah dah. Tak nak jawab. Maksud Allah. Dia tak sudah lah ni, dia tak lagi tak lewat tu hak ni. Nak utai-utai tak ada jual lah hak lain. Dia mau beli hak ni lepas tu utai je tu. Lepas tu mungkin kata barang lain dia nak jual lagi. Tak jual dah. Hak nak buka we tengok barang sikit-sikit pakai dak dah. Utai hak ni dah. Kalau ya we pun we hak ni je tak apalah bayar esok tapi hak lain aku tak buat tu baik dah. Dia nak utai cak sangat. Nak utai buti. Buti kat ning kalau gitu. Nak utai kat. Dan perdu kena klik tengok molek apa makna rukun, apa makna syarat. Apa beza antara dua tu? Tak reti hak tu selalu ngaji fiqh Rukun syarat ada, tiap-tiap amalan ada rukun dia, ada syarat dia. Pada tak reti rukun tak ada syarat, tak nak kecek po. Pasal mikir dak duk hari-hari. Duk makan je. Pukul 1, pukul 2. Tak malu. Tengoklah semulalah. Dan fardu wuduk itu artinya rukunnya 6 perkara. Pertamanya niat dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u billahi yakhsha wa 'amalin la yarfa'u wa nas'aluka 'uluman nafi'an rizqan tayyiban 'ala al-qabala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna